Baik, ini perinciannya. Suntikan vaksin ketika ini bukan lagi perkara asing, malah semakin ramai yang menyedari manfaatnya apabila sering mengajukan pertanyaan, bilakah saya mendapat suntikan vaksin? Perkara ini dinyatakan Penyelaras Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Masyarakat Manggatal Dr. Zahid Zulkifli. Kalau kita tengok sambutan masyarakat di PPV Dewan Masyarakat Manggatal ini amat baik, yang mana kita tengok mereka datang mengikut temu janji yang telah diberikan. Dari pagi lagi kalau kita dapat tengok sebenarnya masyarakat sudah mula banyak di luar untuk menerima vaksin. Sambutan sangat baik. Dan ada juga masyarakat yang datang sendiri untuk bertanyakan mengenai vaksin, bila tarikh mereka apa semualah. PPV Dewan Masyarakat Manggatal yang beroperasi sejak 15 Julai lalu kini berjaya memberi suntikan kepada 1,000 orang. Beroperasi setiap hari bermula 8 pagi hingga 4 petang, PPV ini menyasarkan pemberian vaksin kepada 200 penerima sehari. Sementara itu, apa yang menariknya, sempena cuti Hari Raya Aidiladha semalam, para petugas yang terdiri daripada petugas kesihatan dan bukan kesihatan serta anggota rela hadir bertugas dengan pakaian raya masing-masing. Dalam pada itu, Penyelaras Sukarelawan Sokongan Vaksin Malaysia, MyVac, Pantai Barat, Andy Suhardi berkata, seramai 12 sukarelawan ditugaskan membantu Kementerian Kesihatan di PPV ini. So kita di sini kita telah hantar 12 orang lah untuk sukarelawan, iaitu mengikut type 3 iaitu 600 penerima sehari. So kita akan naikkan lagi bilangan sukarelawan jika penerima di Dewan Masyarakat Manggatal ini akan meningkat, kita akan increase balik kita punya sukarelawan. Tahun ini merupakan tahun kedua umat Islam meraihkan sambutan Hari Raya Aidiladha dalam norma baharu susulan penularan pandemik COVID-19. Suasana sambutan pasti tidak lagi sama, terutama bagi umat Islam yang berada dalam lokaliti dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD seperti penduduk Kampung Wakaf Pulau Gaya. Ikuti laporan wartawan Sarifah Monadzra Sarip yang menyertai rombongan My Fund Action Sabah menyampaikan sumbangan daging korban kepada penduduk kampung berkenaan. Misi pengagihan daging korban dan bantuan makanan ini dijalankan menerusi program Kurban Care for Ummah. Kegembiraan jelas terpancar pada wajah penduduk Kampung Wakaf Pulau Gaya ketika menyedari kehadiran petugas My Fund Action membawa daging korban dan barangan keperluan harian sumbangan pelbagai pihak. Koordinator projek My Fund Action Sabah Nur Kasrina Syahida Muhammad berkata, program kali ini menyasarkan 200 penduduk di kawasan perairan khususnya Kampung Wakaf Pulau Gaya yang dikenakan PKPD sehingga 26 Julai ini. 55 pack ke Kampung Wakaf Pulau Gaya yang terjejas akibat PKPD. So, di kesempatan ini saya nak ucapkan terima kasih kepada semua penyumbang. Semoga dengan usaha kecil ni Allah akan balas dengan sehebat-hebat ganjaran. Proses penghantaran bantuan turut dibantu 8 anggota pasukan polis marin wilayah 4 Kota Kinabalu menggunakan 2 buah bot. Penduduk Kampung Wakaf Pulau Gaya amat bersyukur menerima bantuan ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menyumbangkan bantuan untuk kami. Alhamdulillah, ini bantuan ini dapat membantu kami serba sedikit. Seluruh penduduk yang dapat menerima dapat meringankanlah sedikit beban kami. Alhamdulillah, terima kasih kepada itu Datin, ada bantuan kami untuk bakaran. Terima kasih kepada Datin semua anggota-anggota kami punya ada tolong sama kami. Ucapan terima kasih. Wakaf Kampung Pulau Gaya memiliki kira-kira 1,200 orang penduduk. Usaha mendekati dan juga prihatin dengan nasib mereka yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan, khususnya dalam menyambut perayaan Hari Raya Aidiladha ini, harus dijadikan contoh yang terbaik kepada badan bukan kerajaan dalam membantu masyarakat yang terjejas sumber pendapatan. Sarifah Munazah Sarip, Berita RTM. Sekolah Agama Negeri SAN Kampung Limbawang Beaufort yang sering dilanda banjir akan berpindah ke bangunan baharu yang dijangka siap dalam masa terdekat. Bangunan baharu berkenaan dijangka diserahkan pada 1 Oktober ini. Kerja-kerja pembinaan bangunan baharusan Kampung Limbawang mengalami kelewatan susulan penularan pandemik COVID-19. Demikian menurut Ahli Parlimen Beaufort, Datu Aziza Muhammad Dun kepada RTM selepas melawat tapak bangunan baharu yang dibina berhampiran bangunan lama SAN Kampung Limbawang.
Kita sediakan 6 kelas untuk pelajar yang boleh menampung sehingga 200 orang pelajar. Sekarang ini kita ada 98 orang pelajar. Menurut Datuk Azizah, bangunan baharu ini akan menyediakan kemudahan lebih selesa untuk pelajar tahun 1 hingga 6. Bangunan melibatkan kos lebih RM300,000 ini dibina melalui peruntukan Ahli Parlimen Beaufort di atas tanah yang diwakafkan penduduk kampung. Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah bersama 20 ibu pejabat polis daerah di seluruh Sabah terus komited melaksana penyerahan sumbangan melalui program OP Bantu yang dilaksana di seluruh negara sejak dilancarkan 6 Julai lalu. Menerusi program berkenaan, lebih 2,000 bakul makanan telah diedarkan kepada golongan sasar di seluruh negeri. OP Bantu ini dilaksana Kementerian Dalam Negeri melalui Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Sukarelawan Malaysia dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bagi membantu penduduk terkesan COVID-19. Timbalan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Mazli Mazlan berkata, program turut dibantu pasukan Amanita yang turun padang bermula dari bandar hingga ke kawasan luar bandar untuk menyantuni golongan sasar. Datuk Mazli ditemui RTM selepas menyertai OP Bantu IPD Tuaran. OP Bantu IPD Tuaran melibatkan penyerahan sumbangan kepada 20 buah rumah di Kampung Bolong Baru dan Kampung Ladang Tenggilan. Baik, sekian paparan berita dari negeri di bawah Bayu bersama saya, Konstantin Pahlawan. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Alif. Silakan Alif.